Yasin adalah jantung Al-Quran. Kerana itu kita bincangkan surah ini dengan harapan supaya ia boleh memberikan kehidupan kepada keimanan kita, dan supaya kita dapat meneguhkan lagi keimanan kita dengan cara memahami kandungan yang ada di dalam jantung Al-Quran ini. Dan pentingnya surah Yasin ini ditambah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'uha ala mautakum. Hadis ini diriwayat oleh ramai imam-imam seperti Abu Dawud, Nasai, Tirmizi dan lain-lain. Hendaklah kamu bacakan surah Yasin ini, iqra'uha. Ha itu pulang kepada surah Yasin ini. Ala mautakum, kepada orang yang mati di kalangan kamu. Itu terjemahan secara harfiah, secara literal, iaitu mautakum maksudnya adalah orang yang telah mati. Jadi baca Yasin kepada orang yang telah mati ataupun orang yang nak mati, ya, boleh juga difahami kepada orang yang sedang nak mati, boleh juga difahami pada orang yang telah mati. Iaitu bila orang tu nak mati, perkara yang kita boleh bantu dia ialah membaca surah Yasin berhampiran dengan dia. Kalau kita duduk hampir dengan dia, kalau kita kebetulan musafir duduk jauh dengan dia, boleh juga kita baca untuk memohon Allah SWT memberikan syafaat ataupun kelebihan surah Yasin ke atas mereka. Jadi mati adalah perkara yang sangat penting bagi diri tiap-tiap satu orang. Perkara yang paling penting pada dia ialah mati, pada saat mati. Kerana pada saat mati akan ditentukan nasib orang ni lepas daripada dia mati. Dia hidup 50 tahun, 60 tahun, 100 tahun. Saat dia mati, kalau dia mati atas dasar iman, dia boleh mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia mati sebagai orang yang beriman. Dia mati dengan husnul khatimah. Dia akan hidup sebagai orang yang diberikan ganjaran syurga. Tapi kalau dia hidup sekian lama, pada saat meninggal dia gagal, dia kufur, dia marah pada Allah SWT, dia tidak redha dengan Allah SWT, na'udzubillah, dia akan mati sebagai orang yang rugi. Lain daripada masalah mudah dan senang ataupun payah mati tadi. Ada orang yang dicabut nyawanya dengan begitu mudah, ada orang yang dicabut nyawanya dengan begitu payah. Lagu mana kita boleh tolong mereka? Atau pada masa kita sendiri dilanda sakratul maut, orang boleh tolong kita lagu mana? Tok Ngulu kita boleh tolong kita lagu mana? Tok Wakil kita boleh tolong kita lagu mana? Rakyat yang mengundi kita boleh tolong kita lagu mana? Waris-waris kita, anak-anak kita boleh tolong kita lagu mana? Iaitu tolong baca Yasin kepada kita yang nak mati. Dan kita boleh tolong baca Yasin kepada orang yang akan mati, bahkan pada orang yang telah mati. Kerana lihat pada hadis tadi, ala mautakum, pada orang yang telah mati di kalangan kamu. Mak kita telah meninggal, ayah kita telah meninggal, kita boleh tolong dengan cara baca Yasin ke atas roh-roh mereka, untuk dihadiahkan kepada roh-roh mereka. Dan kerana itu surah ini adalah sangat penting untuk kita rakyat dalam Daun Sala ni sama-sama faham apa kandungan surah ini, apa makna surah ini, dan apa kefahaman daripada surah ini, supaya dengan itu kita semua akan lebih menghargai surah ini, lebih rasa berharga lagi. Dan bila kita baca penuh dengan orang panggil rasa yang berkesan dalam jiwa kita. Surah ini, kata ulama, dinamakan juga dengan nama surah Habib An-Najjar.
Jadi Quran ni biasa, dia banyak nama, Allah sendiri banyak nama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita banyak gelaran dia. InsyaAllah dalam minggu-minggu ataupun bulan-bulan akan datang kuliah ataupun tazkirah kita yang akan datang, InsyaAllah saya akan bacakan kepada kita senarai nama Nabi-Nabi ni, senarai nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lupa nak beritahu Ustaz Bukhari, kita kena letak satu tabung derma tempat kuliah kita ni, supaya dengan duit tu kita boleh cetak bahan-bahan tertentu yang kita akan belajar pada masa akan datang, supaya adik kakak yang hadir boleh buat balik. Kalau kata Nabi Muhammad SAW, hak lain-lain yang selama ni kita tidak tahu, kita boleh buat balik untuk tunjuk pada anak-anak kita. Belum pada kita mati, kita kenal nama Nabi-Nabi, nama Nabi kita ni, kita duk kenal nama Nabi, nama dia Muhammad saja, nama dia lain kita tak kenal. InsyaAllah dalam kelas-kelas akan datang kita boleh tengok benda ni. Al-Fatihah sendiri ada banyak nama, Al-Fatihah sendiri banyak nama. Surah Yasin, nama lain dia adalah Habibun Najjar, surah Habibun Najjar, kerana berkait dengan ayat ke-20 dalam surah ini. Begitu juga Yasin dipanggil dengan Qalbul Quran yang saya telah sebutkan tadi. Surah ini juga dinamakan Al-Qadiyah, yang menetapkan, ya. Itu nama lain daripada surah Yasin. Apa sebab nama Allah tu banyak, padahal zat Allah hanya satu? Dan apa sebab nama Nabi Muhammad gelaran-gelaran dia begitu banyak, padahal batang tubuhnya besar? Apa sebab surah Fatihah walaupun dia satu, nama dia banyak? Al-Quran sendiri nama dia banyak. Banyaknya nama adalah menunjukkan kehebatan dan kelebihan, bukan kekurangan. Bukan kerana Tuhan nak malu bubuh nama Allah, dia bubuh nama dia Al-Wahhab bisa kata, bukan. Tetapi nak suruh manusia ni kenal sudut-sudut lain Allah SWT, sudut-sudut lain Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudut-sudut lain daripada Nabi Muhammad, surah Al-Fatihah, surah Yasin, Al-Quran dan lain-lain. Sebab itu bila kita pas menawarkan negara berkebajikan, bukan bermakna perjuangan hak lain tu kita tutup, tidak. Tapi nak suruh orang lain hak tak faham lagi PAS tu kena PAS. PAS ni bukan sahaja parti politik, tetapi PAS juga parti yang menawarkan kebajikan kepada anggota masyarakat. PAS bukan hanya PAS for all, pernah menjadi tajuk ucapan dasar presiden kita, PAS untuk semua. Bukan bermakna PAS telah menolak perjuangan pelaksanaan jenayah syariah yang diperjuangkan selama ini, bukan. Tetapi bagi orang bukan Islam, bukan Melayu, dia kena tahu PAS bukan berjuang untuk orang Melayu. PAS juga berjuang untuk semua anggota rakyat Malaysia. Maka dibawa tajuk PAS untuk semua. Jadi banyaknya nama-nama bukanlah menghapuskan nama yang lain ataupun sifat yang lain, tetapi mengukuhkan sifat yang lain itu satu sama lain, dan mengenengahkan sudut-sudut yang selama ini mungkin orang tidak nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mulakan surah ini dengan insya-Allah pembukaan daripada Allah SWT. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Yasin, apa makna Yasin? Walaupun ulama-ulama membawa berbagai riwayat tentang kemungkinan makna Yasin, tetapi secara mudah, Yasin adalah dua huruf daripada huruf-huruf Arab yang telah digunakan oleh Allah untuk menamakan surah yang mulia ini, yaitu huruf Ya dan huruf Sin. Apabila kita bertemu dengan huruf-huruf begini di permulaan Al-Quran, ini dipanggil sebagai huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf potong, yaitu huruf-huruf daripada huruf-huruf Arab yang disusun untuk menjadi pembukaan sesuatu surah
Ada surah-surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah ini, seperti surah Al-Baqarah. Tetapi ada surah-surah yang tidak dibuka dengan huruf-huruf muqatta'ah, seperti surah Al-Nashrah, An-Nashrah. Baik, apa makna huruf ini? Sebelum kita lihat apa makna dia, kita lihat dulu kedudukan huruf-huruf ini, ya. Dalam bahasa Arab disebut, apabila kita menyebut bunyi sebutan huruf itu, dipanggil ismun, ya. Dipanggil ismun. Kita kata alif, kita kata ba, kita kata ta, itu ismun, nama huruf, ya. Nama huruf A, B, C, itu nama huruf, ya. Nama huruf. Jadi apabila datang huruf macam ni dalam Quran, kita kena membaca mengikut nama huruf, bukan dieja, ya. Kita kata B nama huruf, A nama huruf, C nama huruf, A nama huruf. Kalau dieja B A C A baca, ya. Tapi kita bukan membaca dengan cara musamma ataupun bacaan susunan huruf. Kita membaca dengan sebutan nama huruf, ya. Boleh faham? Sebagai contoh, surah Al-Baqarah, alif lam mim. Dalam surah An-Nashrah, eja dia sama, alif lam mim, baca dia alam. Bapa surah Al-Baqarah dibaca alif lam mim? Bapa yang surah An-Nashrah dibaca alam? Alam nashrah laka sadrak. Kerana yang pertama ialah membaca mengikut nama huruf. Yang kedua dibaca dengan bacaan daripada susunan huruf, ya. Lagu mana nak membeza kita baca alam dengan alif lam mim? Nak baca ni alam, bapa tak baca alam nashrah tu, alif lam mim nashrah laka sadrak. Bapa tak baca dalam surah Al-Baqarah alam zalikal kitab. Jawabnya ialah kita kena dengar tok guru kita baca. Kita tak boleh pandai-pandai baca sendiri. Sebab itu Al-Quran disebut sebagai kitab bacaan melalui mendengar orang membaca. Kita nak baca sendiri boleh jadi salah, besar kemungkinan salah, kerana kita tak pernah dengar orang baca. Nabi SAW yang mulia, dia ni tak erti membaca dan tak erti menulis. Ini keistimewaan Nabi SAW. Allah jadikan Nabi ni tak erti baca, tak erti menulis, walaupun dia manusia yang paling pandai sekali atas muka bumi ni. Kalau dia nak baca alif bata tu sama seminit je. Tapi Allah jadikan Nabi ni tak erti baca, tak erti menulis. Bagi orang tak erti baca dan tak erti menulis, bila dia tengok huruf, dia tak erti nak kata apa. Kita tak erti baca, pas tengok A besar tepi jalan, nak kata apa? Kita tak erti baca. Kita hanya boleh kata A kerana kita erti baca. Bila Nabi tengok, Nabi tak, dia Quran pada masa Nabi tak tulis lagi. Jadi Nabi mendengarnya daripada Jibril alaihissalam. Nabi dengar daripada Jibril. Permulaan Baqarah alif lam mim. Permulaan surah An-Nashrah alam nashrah laka sadrak. Nabi dengar daripada Jibril alaihissalam, Nabi baca balik pada para sahabat dia, sahabat dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in, orang mari kemudian daripada sahabat, dengar daripada sahabat. Orang mari kemudian daripada tabi'in, dengar daripada tabi'in. Orang mari kemudian daripada tu, dengar daripada orang yang dulu pada dia. Kita kena dengar daripada tok guru hak awal pada kita. Tok guru kita dengar daripada tok guru dia, tok guru dia dengar daripada tok guru dia sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan Quran. Ini kelebihan kita orang Islam. Sambung menyambung rantai tu daripada Nabi sampai pada kita hari ni. Yang didengar oleh sahabat lagu tu, kita pun dengar lagu tu. Maknanya dulu Nabi pun baca lagu tu, masuk dalam telinga kita dan kita pun sebut lagu tu. Jadi bagi adik-adik muda-muda ada sini,
kita kena galakkan adik-adik kita ni pergi cari tok guru, belajar dengan tok guru, kerana Al-Quran baik, kitab lain baik, mesti ada guru yang memandu dia. Baik, dalam huruf Arab ni ada 28 huruf, ya, ada 28 huruf. Daripada alif sampai ya ada 28. Huruf muqatta'ah, huruf terpotong yang digunakan oleh Al-Quran ni ada 14 huruf. Ada 14 huruf, iaitu separuh daripada 28 huruf. Huruf bahasa Arab 28, separuh 14 digunakan sebagai huruf potong di berbagai-bagai tempat dalam Quran. Ada yang Tuhan guna sa saja, macam nun, ya, macam qaf, satu huruf saja sebagai huruf pembukaan dalam satu-satu surah. Ada sampai 5, kaf, ha, ya, ain, sad dalam surah Maryam. Ada 2 macam Taha, macam Yasin, macam Taha, Yasin, dan 2 perkara, dua tempat lagi, ya. Ada sampai 3, alif lam ra, alif lam mim, termasuk yang 2 hamim, ya, hamim. Hamim Tuhan guna 7 kali, bermakna dalam 7 surah. Hamim, 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 dalam surah yang berturut-turut. Surah-surah yang berturut-turut. Nanti kita belajar kalau panjang umur pada masa-masa yang lain. Setengah huruf muqatta'ah ni dia jadi satu ayat, setengah dia tidak jadi satu ayat, dia kena sambung dengan ayat lain baru jadi satu ayat. Misalnya Yasin satu ayat tapi 2 huruf, ya, satu ayat 2 huruf. Yasin satu ayat. Tetapi dalam nun wal qalami wa ma yasturun, nun sa tu tidak jadi satu ayat, wal qalami wa ma yasturun baru cukup satu ayat, ya. Ini terpulang pada Allah SWT. Dia nak atur lagu mana, membuktikan sekali lagi Quran ni bukan hak Nabi Muhammad buat, tetapi Allah SWT sendiri yang mengatur Al-Quran dengan rahsia-rahsia dia yang tertentu, yang kita boleh jadi tahu dan boleh jadi tidak takkan tahu, kerana itu adalah rahsia Allah SWT. Baik, di antara 14 huruf tadi, 14 huruf muqatta'ah tadi, kita akan tengok 9 huruf pertama daripada huruf-huruf Arab, bermula daripada alif sampai zal. 9 huruf pertama daripada huruf Arab ni, 2 huruf digunakan Allah sebagai muqatta'ah, iaitu alif dan ha. Alif dan ha Tuhan guna sebagai huruf muqatta'ah. 7 huruf lagi Tuhan tidak gunakan, bagi 9 yang mula-mula. Bagi 9 huruf Arab yang terakhir, bermula daripada fa sampai ya, 7 huruf Allah gunakan sebagai huruf muqatta'ah. 7 huruf, 2 tidak. Jadi terbalik, ya. Ini saja nak tunjuk pada adik kakak, ya. Hari ni tak faham sikit tak apa, semula hamba ulai balik boleh faham, baru kita akan berasa kehebatan Al-Quran. 9 huruf yang pertama hamba ulang balik, 2 huruf guna sebagai muqatta'ah oleh Allah, 7 tidak. Tapi 9 huruf akhir, 2 huruf Tuhan tidak guna sebagai muqatta'ah, 7 Allah SWT gunakan. Jadi terbalik, ya. Tinggal lagi 10 huruf. 9 jumpa 9, 18 kan, huruf semua 28. 10 huruf duduk tengah-tengah. 10 huruf tengah-tengah ni Allah gunakan 4 sebagai huruf muqatta'ah. Jadi cukuplah 14. Semua huruf 14 putih ni ulama kita cakap susung, nak suruh jadi ayat. Susun kat tu, susun kat ni, susun kat tu, susun kat ni. Boleh susun jadi ayat susunan saja, iaitu nasun karimun qati'un lahu sirrun. Ya, ni menarik, ya. Orang-orang muda menarik, orang tua ni dia mungkin tak berapa
berga dah benda ni, ya. Orang muda hak nak mengkaji, saya sebut benda ni, dia boleh buka banyak benda lagi, ya. Nasun karimun qati'un lahu sirrun, yang bermaksud nas ataupun teks yang mulia. Quran sebutir ni memang nas yang mulia. Karimun qati'un lahu, yang bersifat memutus, bersifat pasti, ya, tak ada ragu. Semua nas Quran ni mulia dan bersifat pemutus ataupun pasti. Lahu sirrun, padanya terdapat rahsia. Jadi daripada sini setengah ulama kata huruf-huruf muqatta'ah ini, satu daripada perkara yang kita boleh faham daripadanya, ia adalah kod-kod rahsia Allah Subhanahu Taala. Kod-kod rahsia yang Allah sendiri hanya tahu apa makna dia. Kalau kita belajar askar lebih kurang, bila askar nak berhubung, telegram, telefon, WhatsApp ataupun email, dia tak boleh tulis seorang ramai tulis. Kalau dia kata dia tulis, kita akan serang Jepun pukul 4 pagi esok, Jepun akan baca benda tu, dia serang kita pukul 3 pagi lagi. Jadi dia kena gunakan kod rahsia. Kod rahsia ni boleh jadi ada makna. Misalnya kita pakai ada dua orang, kalau aku kata kanan, mung start jalan, kalau aku kata kiri, mung berhenti jalan. Jadi kita dua orang je faham kod tu. Kanan tu sendiri ada makna, kiri tu sendiri ada makna, tetapi bukan makna tu yang dimaksudkan oleh kita berdua. Yang dimaksud oleh kita berdua adalah kod rahsia dia. Kanan boleh jalan, kiri berhenti. Begitulah dengan Allah SWT. Huruf-huruf muqatta'ah ini difahami oleh sebahagian ulama adalah kod-kod rahsia Al-Quran dan kod-kod rahsia Allah SWT sendiri. Gapo rahsia dalam kod ni, wallahu alam, ya. Wal Quranil Hakim, Allah bersumpah dengan Quran yang mulia. Wow dalam bahasa Arab, selain daripada makna dan, digunakan oleh Allah untuk bersumpah, ya, demi Al-Quran yang bijaksana, ya, yang penuh dengan hikmah. Jadi Allah menggunakan Al-Quran ini sebagai sandaran sumpah dia. Al-Quran ini sendiri, mu faham ke, mu tak faham ke, dia sangat agung, dia sangat hebat, dia sangat pelik, dia sangat ajaib. Kebetulan mu tak faham tu tak ada masalah. Tetapi kalau mu dah faham, Quran ni satu benda yang sangat ajaib. Dengan Quran yang ajaib inilah Allah gunakan dia sebagai sandaran sumpah. Bila Allah SWT bersumpah, menunjukkan benda tu penting, benda tu mustahak. Sumpah Allah SWT, kalau sama-sama kita pun, kita bersumpah, apa nama ni, jangan cek dulu, apa nama ni, apa dia, kita sumpah kapan kita sumpah mana, wajib ke mana, tawak lillah, tawak lillah tu hak kita reka sendiri. Jadi kita tak tahulah dah. Tawak lillah, tu habis tu. Dah aku ayat dah, aku tak curi. Mu kata aku curi juga, tawak lillah aku tak curi. Tapi lah ni tawak lillah pun, bila-bila tawak lillah tak curi, dia curi dah. Learning. Jangan dulu kalau dia tawak lillah tak sungguh lah. Learning, mu curi tak curi, tawak lillah aku tak curi, tapi habis dah nombor sekanya. Baik. Gapa dia yang Tuhan nak sumpahkan? Inna kalaminal mursali, engkau Tuhan hamba wahai Muhammad adalah sah, pasti sebagai salah seorang rasul daripada senarai rasul-rasul. Ala siratim mustaqim, yang kedua, Tuhan hamba wahai Nabi Muhammad sah, pasti duduk atas jalan yang lurus. Dua perkara ni mustahab. Jadi kita lah ni ada 4 perkara dalam 4 ayat ni, iaitu Allah SWT pusat segala-gala dia. Lepas tu kita ada Quran, lepas tu kita ada Nabi yang diutus, lepas tu kita ada jalan yang lurus.
4 perkara ni penting. 4 perkara ni lah permulaan surah Yasin. Beres 4 perkara ni, mudahlah mati orang tu, insya-Allah. Beres 4 perkara ni, mati orang tu atas iman lah, insya-Allah. Jadi yang pertama, innaka laminal mursalin. Bukan seorang nabi saja yang Tuhan turunkan. Dan Allah menegaskan nabi ni, Nabi Muhammad SAW adalah nabi sengoti. Walaupun ramai orang kata dia ni tidak nabi. Pakalalan ni ada lagi. Dia tak kata Nabi Muhammad ni nabi. Orang putih, dia kita tengok museum, ada orang buat catatan tentang Nabi Muhammad SAW. Dia panggil Muhammad ya. Dia tak panggil Prophet Muhammad. Muhammad. Orang biasa, nama Muhammad. Tokoh sejarah. Orang hebat dalam dunia. Tapi dia bukan nabi bagi orang yang tidak beriman. Tapi Allah nak mengejapkan, iaitu Muhammad ni adalah nabi sengoti daripada serangkaian nabi-nabi. Jangan kata nabi seorang nabi, lepas tu hak lain tu tidak nabi. Nabi, tetapi serangkaian nabi-nabi. Nabi Adam nabi, Nabi Idris nabi, Nabi Nuh nabi, Nabi Hud nabi, Nabi Shu'aib nabi, Nabi Musa nabi, Nabi Harun nabi, Nabi Yunus nabi, Nabi Yusuf nabi, termasuk nabi yang diutuskan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia juga adalah daripada Rasul Allah SWT. Jadi ini nak meletakkan nabi ni sambung menyambung dengan nabi lain. Bukan Nabi Muhammad ni duk mari cokoh seorang dia ada. Nabi-nabi lain tu gu dia juga. Gitu. Jangan kata Nabi Muhammad seorang aja kita pakai, nabi lain kita tak pakai. Tidak. Kerana nabi lain tu gu Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad gu pada nabi lain, penyudah pada nabi-nabi yang lain. Baik, bagi orang, apa beza kita beriman dengan nabi dengan orang Yahudi beriman dengan nabi, orang Kristian beriman dengan nabi? Orang Kristian dia beriman dengan Tuhan juga, bukan dia tak beriman langsung, dia beriman dengan nabi juga. Kalau kita baca kitab Injil, walaupun Injil ni sudah diterjemah dah, sudah dibeki dah, sudah ditokok tambah dah, sudah dipindah dah, tapi demo ni beriman juga dengan nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi Musa alaihi salam. Orang Yahudi pun beriman dengan semua nabi. Orang Yahudi dia beriman dengan semua nabi, sampai kepada Nabi Musa alaihi salam dia berhenti situ. Mari Nabi Isa, dia tolak Nabi Isa. Itu yang membezakan antara lain orang Yahudi dengan orang Kristian. Orang Kristian dia beriman dengan Nabi Musa AS, lepas tu dia beriman juga dengan Nabi Isa AS, tapi dia tak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selisih situ. 3 nabi ini menjadikan perselisihan 3 agama ni. Ya. Nabi orang Yahudi berhenti sekat Nabi Muhammad, sekat Nabi Musa AS. Bapa dia tak sambung ke Nabi Isa? Kalau dia sambung ke Nabi Isa, berhenti sekat Nabi Isa, jadi orang Kristian. Bapa orang Kristian berhenti sekat Nabi Isa, tak sambung ke Nabi Muhammad. Kalau dia berhenti sekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Nabi Isa dan Nabi Musa, dia adalah orang Islam. Jadi kita ni alhamdulillah orang yang jeru sekali. Pasal Nabi Musa nabi kita, Nabi Isa nabi kita, Nabi Muhammad dia pun nabi juga. Bapa tidak nabi dia? Kalau nabi lain ada kitab menunjukkan dia ni nabi. Nabi Musa dengan Taurat, Nabi Isa dengan Injil, Nabi Muhammad Al-Quran. Bapa yang berhenti sekat Injil dengan Taurat? Lebih kita. Pasal Injil pun kita beriman, Taurat pun kita beriman, tambah soal lagi kitab yang akhir iaitu Al-Quranul Karim. Jadi comel kita kalau kita boleh royak ke orang Kristian lagu ni, dia mendengung. Dan hamba benda ni hamba belajar dengan Tok Kunik Aziz, bukan kata hamba dalam kitab tak jumpa benda ni. Tak ada, hamba baca ketika putih kitab ada, tak ada benda ni. Tapi Tok Guru ni Aziz pernah satu orang bukan Islam lagi, hamba tak ingat dah orang mana, pernah radio Jerman interview Tok Guru.
Tapi hak ni yang merasa tidak dengan radio Jerman. Dia kecek dengan orang Kristian. Orang Kristian tu mari jumpa dia. Dia royak lagu ni. Mendengung orang Kristian tu. Mendengung orang Kristian. Jadi adik-adik esok-esok bila jumpa dengan orang Kristian ke orang Yahudi ke, kita kena royak dia. Berapa demo berhenti kat Nabi Musa, tak sambung sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Allah bersumpah tadi seperti kita kata untuk dua perkara. Pertama, untuk kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersekali dengan nabi-nabi yang lain, dan juga kerana nabi ni duduk atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni hak kita penting sekali. Hak mustahak dalam hidup kita. Makan mustahak, minum mustahak, tapi jalan yang lurus ni mustahak. Kita duduk dalam pah ni mustahak benar jalan yang lurus. Itulah kita masuk pah. Kita masuk pah ni nak pada jalan yang lurus. Tapi tidak mesti automatik duduk dalam pah dapat jalan yang lurus. Kalau kita duduk dalam pah tapi tidak ikut perjuangan pah, tidak ikut pegangan pah, tidak ikut tata akhlak pah. Jadi nak betul-betul jalan yang lurus, kita kena ikut. Sebagaimana kita dalam Islam sendiri. Kita minta dalam Al-Fatihah kita, dalam semaya kita, ihdinas siratal mustaqim. Kita tak minta roti. Padahal lepas pada semaya itu roti lah kita carinya, roti canai lah. Nah, tapi roti canai tu mencari sendiri tak apa. Tak payah minta dengan Tuhan, tak apa. Waktu tu boleh kami sendiri. Ada pitih boleh pergi kedai, nama ke apa? Nan ni asal lima ni jual roti canai ni, kita boleh makan kedai dia. Ya. Tapi jalan yang lurus Tuhan saja boleh beri kepada kita. Kita tak boleh nak cari sendiri jalan yang lurus. Allah beri pada kita, jumpalah kita dengan jalan yang lurus. Baik. Jalan yang lurus tu lagu mana? Straight kau lagu mana? Kalau kona-kona lagu mana? Jadi kata ulama sirat adalah jalan besar. Perkataan bahasa Arab mula-mula sirat tu maknanya jalan tu jalan besar. Jalan tu jalan luas. Diambil daripada perkataan Arab sinrata, sarata, yang maksud asalnya adalah menelan. Oleh kerana jalan tu besar sangat, orang jalan tu supaya kena telan oleh jalan tu. Jalan besar pada kita lagi. Kita jalan atas jalan tu kita kecil. Macam kita ni kena telan oleh jalan. Dalam Quran sendiri kata jalan yang lurus ni 45 kali. Allah sebut dalam Quran 45 kali. Termasuk digunakan oleh Iblis. Iblis guna perkataan suratul mustaqim ini dalam satu surah. Bila dia berjanji dengan Allah, bersumpah dengan Allah, dia akan menyesatkan Bani Adam. Bukan saja umat Muhammad, dia akan sesatkan Bani Adam, orang-orang mari dulu pada kita lagi pun. Iblis kata la ughwiyannahum ajma'in, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesat baratkan semua mereka. Tuhan kata Iblis kata illa ibadakal mukhlasin, kecuali orang-orang yang berikhlas kepada Allah. Kata Iblis la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya. Jadi ayat ni siratal mustaqim ni digunakan banyak tempat oleh Al-Quranul Karim. Yang kesimpulannya adalah jalan yang lurus. Kerana lebar dia, luas dia. Dan jalan yang lurus ni adalah jalan yang paling dekat. Bila kita nak sampai pada Allah SWT, kita duduk sini, Allah duduk ujung sana. Jalan yang paling dekat nak sampai ke Tuhan adalah jalan yang lurus. Ya. Kalau kita guna jalan belakang-lekok, boleh jadi tak sapa. Boleh jadi sapa. Apa dia siratal mustaqim? Seluruh ajaran Quran tadi adalah siratal mustaqim. Ya. Kalau kita ikut ajaran Quran, kita akan duduk atas jalan yang lurus. Kalau kita lawan Quran, kita akan lawan jalan yang lurus tadi.
Jadi nak dapat jalan yang lurus, kita kena faham Quran dan ikut jalan Al-Quranul Karim, baik dari segi hukum dia, baik dari segi akhlak dia. Kalau kita pegang dengan hukum saja, akhlak kita tak pegang, tak jadi juga. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad, akhlakmu adalah sangat agung. Hukum Quran kita pegang, tapi akhlak Quran kita tak pegang. Akhlak berjanji, kena tunai janji. Akhlak tak boleh kata huduh pada satu sama lain. Akhlak tak boleh memfitnah satu sama lain. Akhlak tak boleh mengkhianati perjanjian. Ini semua akhlak Al-Quran. Ini semua jalan yang lurus. Bukan hukum saja Quran ni, hukum pun sebahagian Quran. Jangan kita ni juru akhlak molek, hukum Tuhan tak boleh pakai, tak boleh juga, tidak jalan yang lurus juga. Jadi sebab tu Said Qutb kata, bila Allah sebut innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu, rabbuna Allah summa istaqamu, bermaksud bahawa orang yang beristiqamah itu adalah orang yang berpegang dengan Islam sepenuhnya. Kalau dia pegang sekerak, tak boleh panggil tu orang tu beristiqamah. Kalau dia pegang hukum Quran saja, hukum jenayah saja, tauhid dia tolak, akhlak dia tolak, ibadah dia tolak, dia bukan istiqamah. Dia pegang dengan hukum jenayah Islam, tambah dengan ibadah, tapi dia tolak akhlak, bukan istiqamah. Kata Said Qutb, Rabbuna Allah bermaksud menyeluruhnya ajaran Islam yang kena pegang oleh satu-satu orang untuk dia ni menjadi istiqamah. Tak boleh dia pegang sekerak-sekerak, sebelah-sebelah. Selama ni kita kata UMNO, pegang agama suku, politik suku. Tapi kalau kita akhlak suku, politik suku, tak boleh juga. Politik Islam dah kita ni, tapi akhlak tak ada, akhlak Islam tak ada, akhlak jamaah, termasuk tabayyun. Kalau kita ada was-was dengan satu orang, kita syok pada satu orang tu, kita jangan guna spekar lagi laung lagi. Kita guna spekar orang ni sekian-sekian, tak molek sekian-sekian. Kita tak hanya jumpa dengan itu, kena jumpa dengan itu, kerana tak ada tabayyun ni akan wujud fitnah. Fitnah ni merosakkan sejak daripada zaman sahabat lagi. Kalau kita baca bagaimana Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, hak Nabi kasih, Nabi kasih pada Sayyidina Uthman ni antara lain, setakat ambo ingat, bila turun ayat lahu maqalidus samawati wal ard, bagi Allah kunci-kunci khazanah langit dan bumi. Sayyidina Uthman mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, gapa dia gak kunci langit dan bumi ni? Habis you tahu ke tak kunci langit dan bumi? Kalau habis you ada masa tu, dia boleh tanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi kata, ya Uthman, entah seorang aja tanya soalan ni. Sahabat lain ada ribu-ribu, tak ada siapa mari tanya aku. Mung seorang aja mari tanya. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, Nabi pun jawablah kunci langit dan bumi tu. Hari ni tak payah royak lagi lah. Nak tahu kunci tu tak kena nak royak selalu. Kunci langit dengan bumi nak royak mudah-mudah. Nah, kunci peti-besi pun kita tak royak kau kan. So ke kunci langit dengan bumi. Mari semula pula lah nak tahu kunci langit dengan bumi ni. Tetapi Sayyidina Uthman ni akhirnya kena bunuh oleh kerana fitnah. Dia difitnah oleh orang-orang sampai dia ni kena bunuh kerana fitnah tu. Nak royaknya jahat dan bahayanya fitnah. Dan fitnah ni boleh berkembang kerana tiada tabayyun. Tabayyun tu daripada akhlak Islam, daripada akhlak Quran. Kalau kita nak hukum orang dengan hukum Islam, hukum jenayah, tapi kita tiba-tiba kita tabayyun sama sendiri, kita tak buat, kita telah tinggal sebahagian daripada perintah Quran. Bukan main lagi kita ni nak melaksanakan hukum tu pada orang ni, nak melaksanakan hukum tu pada orang ni kerana nak melaksanakan Quran. Tiba-tiba mari sama kita tak buat hak Quran perintah. Jadi kerana tu Said Qutb kata istiqamah adalah berpegang pada Islam yang menyeluruh termasuk akhlak dia. Tanzilul Azizir Rahim, ayat terakhir, ayat kelima, diturunkan secara berangsur-angsur
oleh Al-Aziz Ar-Rahim. Tuhan tidak kata Allah di sini. Tuhan guna nama dia hak lain kerana nak menggambarkan perangai dia, sifat dia yang kena dengan tempat dia, iaitu yang menurunkan Quran ni siapa dia? Al-Aziz, orang gagah, orang gagah yang turunkan Al-Quran. Apa faedah Tuhan raya orang gagah turun Quran ni? Pasal tak siwi lemah lah kita memegang Quran ni. Kalau orang buat turun Quran tu orang lemah, kita pun lemah dengan sendiri je lah. Tapi bila kita tahu Quran ni orang gagah buat turun, gagah dengan kita-kita lah. Bila kita nak menegakkan hukum Al-Quran, nak berpegang dengan Quran ni, berasa keyakinan pun ada, berasa takut pun ada. Bila kita tidak tolak ataupun mengabaikan mana-mana ayat Quran kerana hawa nafsu kita, mari pada nafsu kita pun letak tepi Quran. Pada masa lain kita ni suruh orang pegang Quran, maka kita akan jadi takut dalam diri kita, takut Tuhan marah kita, takut dapat kemurkaan oleh Allah SWT. Kata ulama, Al-Aziz asal daripada dua huruf Arab, iaitu Ain dan Zai. Dua mana-mana huruf Ain dan Zai ni berhubung, antara lain membawa makna kukuh dan kuat. Kukuh dan kuat. Kalau kita kata Ya'uzu, bermakna mengalahkan, iaitu Allah memang gagah boleh mengalahkan orang yang tolak Al-Quran, orang yang lawan Al-Quran, orang yang samsing dengan Quran. Allah boleh mengalahkan dia. Kalau kita kata Ya'izzu, jadi makna dia sangat jarang. Jarang-jarang sebutir ada sebuah lagu ni, ataupun mungkin tak ada sama sekali, tak serupa sama sekali. Kalau kita kata Ya'azzu, kuat sehingga tidak dapat diatasi. Jadi ini keistimewaan bahasa Arab. Keistimewaan bahasa Arab. Quran dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ni habis istimewa. Daripada dua huruf tadi boleh jadi macam-macam makna, tetapi musim atas kita kuat, atas kita gagah. Ya'uzu, gagah sehingga boleh mengalahkan orang. Kalau gagah seorang-seorang dia tak sahur, gagah tapi mari orang lain gagah lagi pada dia, kapun dia gagah lah. Mak gagah wagi berlawan dengan Mak Ali, yang tumbuk ke Mak Ali gebah, jadi tidak gagah lagi. Gagah Allah SWT ni, dia gagah sehingga boleh mengalahkan orang lain hak gagah. Kalau hak tak gagah kat sama dedah lah. Macam Fir'aun gagah, tapi sama sedah ya Tuhan kalah dia. Macam Namrud gagah. Macam kaum Ad gagah tak gagah. Kaum Ad ni 90 serta tinggi dia. Orang Amerika pergi gali kubur dia, mayat dia tu orang Amerika tidur sebelah mayat dia. Orang Amerika tinggi pada hamba, sama sedah dengan kepala lutut kaum Ad, sama tinggi dengan kepala lutut baru, kerana tinggi dia 90 hasta. 90 hasta tinggi sikit, lebih kurang 3 darah kita. Setinggi itulah kaum Ad. Mana gagah, tapi Tuhan peracur dia. Kalau Ya'izzu, iaitu jaga-jaga ada, ataupun tidak ada perbandingan sama sekali. Ya'azzu, menguatkan sehingga tidak dapat diatasi. Bila Tuhan guna satu-satu nama dia, biasanya Tuhan regukan. Tuhan regukan. Regu tadi kadang-kadang untuk mengukuhkan yang pertama, atau kadang-kadang untuk dia macam berlawan dengan hak pertama, tetapi menghasilkan satu makna yang istimewa. Seperti dalam ayat ni, bila Tuhan kata dia ni gagah sehingga dia boleh mengalahkan orang lain, lepas tu Tuhan kata nama aku juga Ar-Rahim, aku ni lemah lembut kasih sayang. Saat ni gagah kuasa sehingga boleh kalah orang. Lepas tu dia pegu selalu dengan aku ni lemah lembut kasih sayang. Apa tujuan? Tujuan dia supaya bila-bila adik kakak takut ke Tuhan, adik kakak pun berasa sayang ke Tuhan. Kalau main takut semata, tak bergerak lah kita, tak pergi kecing, tak pergi berak kita ni, takut. Tapi Tuhan awak mari selalu Ar-Rahim. Walaupun aku ni backing gagah, tapi aku juga Ar-Rahim. Mau boleh berlindung bawah Ar-Rahim aku. Tapi mau berlindung bawah Ar-Rahim aku pun jangan lebih-lebih sangat, pasal aku ni
Al-Aziz. Jadi bila nanti kita belajar sikit lagi, hamba akan bawa mari regu-regu nama-nama Allah dalam Al-Quran. Kok Tuhan guna dua lagu ni banyak tepat. Apa Tuhan guna lagu ni dan apa makna dia? Nanti kita akan tengok comelnya Tuhan atur nama dia dalam Quran. Tujuannya supaya kita ni bila berutuk molek, kita jangan jadi gelap mata. Kita balik pada nama Allah. Kerana Tuhan kata, mu berdoalah dengan nama-nama aku. Nama aku ni macam-macam. Kalau mung jenis nak kaya, mung panggil aku dengan Al-Ghaniyu, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fattah, Al-Kafi, Al-Mughni, misalnya kata. Jadi dalam ayat ni Tanzil Al-Azizir Rahim. Tanzil kata ulama turun secara tidak sekaligus dalam ayat ni. Dalam ayat lain Tuhan kata Quran ni turun sekaligus. Jadi bagi setengah orang tidak beriman, berlawan kau sekaligus dengan tidak sekaligus ni. Dia pun buat marilah. Dia kata tengok Quran, nak percaya lagu mana, sama-sama dia berlawan. Sekali dia kata Quran ni turun sekaligus, sekali dia kata Tuhan ni ayat Quran ni turun beransur-ansur. Bukan Quran tak pandai, mung tak pandainya. Iaitu hak sekaligus tadi mula-mula turun daripada Lauh Mahfuz. Tuhan buat turun sekaligus. Lepas tu sipas situ. Lepas tu bila turun Iqra, mari ada masalah. Orang tanya soalan, orang kata ke Nabi Muhammad macam-macam. Berlaku peristiwa-peristiwa, ayat Quran turun. Sebab tu ada sebab turun dia. Jadi betul dua-dua, sekaligus pun betul, beransur-ansur pun betul. Bahkan beransur-ansur ni dan sekaligus ni menunjukkan comel dan hebatnya Quran. Kerana masa Quran turun sekaligus tadi, peristiwa tu tak berlaku lagi. Orang tak mari nanya lagi Nabi. Aisyah tidak kena tuduh lagi dengan fitnah berzina. Tak mari lagi peristiwa-peristiwa. Tapi Tuhan buat turun dah. Untuk peristiwa yang akan berlaku tu Tuhan buat turun dah. Menjadikan Quran sebutir tu tersusun molek. Kalau tidak kucalana Quran. Tetapi bila mari peristiwa, Tuhan buat turun sah. Tuhan buat turun sah. Jadi ini adalah menunjukkan Quran ni mari daripada Tuhan sungguh. Kalau mari daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak susun Quran ni kat kucalana habislah. Lagu mana nak berubah ayat? Kerana peristiwa tu Nabi tak tahu dia ni orang. Aisyah nak kena tuduh fitnah, mari ke dia. Kita perintah nak suruh berhijrah, mari ke dia. Perintah puasa nak mari ke dia. Perintah berhaji mari ke dia daripada puasa hari Arafah. Ni suruh adik kakak faham. Puasa sunat Arafah mari dulu daripada perintah haji. Mari dulu pada perintah haji. Nabi puasa sunat dulu Arafah, lepas tu baru mari perintah haji. Jadi tapi oleh kerana Quran ni mari pada Tuhan sungguh, dia tidak jadi kucalana. Dia jadi tersusun molek, turun sekaligus, lepas tu turun beransur-ansur mengikut peristiwa-peristiwa yang berlaku. Baik. Oleh kerana niat dah hari ni sikit sebanyak, kita berhabis Quran sikit. Lepas tu kita belajar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, walaupun kira-kira majlis kita ni sejam je. Tapi dah mukadimah ni kita panjang sikit tak apalah kot. Hak semula-semula tu kita sejam lah. Hari ni kita panjanglah sikit agak pada orang tak ramai hari ni, hak orang benar-benar bersungguh-sungguh. InsyaAllah minggu kedua kedia ni mari ramai lah, pasal duk ingat hamba tak mari hari ni bagani. Baik. Kita tengok dah tadi, innaka laminal mursalin. Nabi ni orang istimewa. Bila Nabi ni orang istimewa, Quran orang istimewa, kita kena belajar Quran sungguh-sungguh. Tak ni sejak saat ni kita belajar dah Quran. Lepas tu Nabi istimewa ni kita belajar sikit tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal sungguh Nabi ni. InsyaAllah dalam pelajaran kita ni kita akan belajar sejarah Nabi. Bukan sejarah Nabi saja, sejarah sahabat-sahabat Nabi. Bukan sejarah sahabat Nabi saja, sejarah keluarga Nabi. Ramai daripada kita tak tahu sejarah keluarga Nabi. Tahu Hasan tu cucu dia, tahu Husain tu cucu dia. Hasan mati bila, kubur mana, mati bapa. Hasan dan meretah jadi khalifah 6 bulan.
Ramai orang tulis mengenai pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jadi khalifah. Sejarah Umar Al-Khattab jadi khalifah, ramai orang tulis. Sejarah Sayyidina Uthman jadi khalifah, ramai orang tulis. Sejarah Sayyidina Ali jadi khalifah, ramai orang tulis. Tapi ramai orang tak tahu puak kita ni, Sayyidina Hasan cucu Nabi ni dia mengetah jadi khalifah. Nebula. Berapa mengetah siapa nebula aja? Gapo dia buat masa nebula tu? Bila dia mengetah? Dia buat gapo masa mengetah? Jadi insya-Allah bila kita belajar sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dia dan keluarga dia, kita akan jumpa benda-benda saat ni, dan kita harap kita panjang umur, hamba panjang umur, adik kakak panjang umur, kita dah lihat setakat-setakat mana yang Allah beri pada kita. Baik, mula-mula kita tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ni sangat istimewa. Dalam Quran sendiri banyak tempat Tuhan ataupun Allah SWT merujuk kepada Nabi kita. Antara lain, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da, iaitu dalam surah An-Nur ayat 63. Janganlah sekali-kali mung semua, wahai manusia, umat Nabi Muhammad, memanggil Nabi itu dengan panggilan biasa, sebagaimana sama-sama demo, panggil sama-sama demo. Kita kena panggil Nabi ni panggilan istimewa. Kalau tempat kita kat, kita panggil tuanku, kita kata tuanku Sultan Yahya. Kita tak boleh panggil Yahya sebab kita panggil Pak Ya ni. Tak boleh panggil Yahya. Betul lah nama dia Yahya, tapi kita kena panggil dia tuanku Sultan Yahya, tuanku As-Sultan. Kalau tak buh Yahya, Sultan mana? Sultan Yahya. Begitulah dengan Nabi SAW. Tak boleh kita panggil Muhammad sebab kita panggil anak kita, kerana dia ni istimewa. Laqad mannallahu 'alal mu'minin iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sesungguh-sungguh Allah telah memberikan kurnia yang besar, satu nikmat yang sangat besar, satu anugerah yang sangat besar. Manna, nun takkid. Orang ngaji lebih kurang bahasa Arab, hamba ambil dalam buku yang ni, hamba tak ngaji ya. Laqad manna ni Tuhan nak menetapkan sungguh-sungguh bahawa Tuhan telah berikan satu nikmat yang besar, iaitu dengan membangkitkan seorang rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kita. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhizu ma yunfiqu qurbatin indallah wa salawatir rasul. Ini pun salah satu ayat, dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Oleh kerana masa ringkas, kita sambung semula ayat-ayat ni. Cuma hamba ambil beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan berselawat pada Nabi. Mula-mula kita ambil ayat Quran dulu, iaitu inna malaikatahu yusalluna 'alan nabi sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat ni selalu dibaca oleh Tok Khatib, tapi kadang-kadang Tok Khatib tak terang, jadi kita makmum ni kadang-kadang setengah tak faham. Iaitu innallaha wa malaikatihi yusalluna 'alan nabi. Makna dia, sesungguhnya Allah dan para malaikat dia ramai-ramai sentiasa berselawat. Yusallun tu orang panggil fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni maknanya dia tengah buat dan akan buat. Maknanya benda tu Tuhan duk buat semua. Kalau kita kata Tuhan selawat kemarin, lepas tu tak selawat dah hari ni, dia tak guna fi'il mudhari', dia guna fi'il madi. Tapi Tuhan ni duk tengah selawat, Allah duk selawat ni kepada Nabi ni. Masa hamba duk bucak ni, adik kakak duk dengar ni, Allah duk tengah selawat pada Nabi. Begitu juga para malaikat dia. Baik, ini ayat ni cukup menunjukkan istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita kena berasa Allah tak cukupnya selawat aku pada Nabi. Kerana nak Tuhan duk selawat semua. Aku nak mengharapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat jarang-jarang. Selawat sikit benar. Berkecik huduh banyak pada selawat. Astaghfirullahalazim. Fitnah galik pada selawat lagi. Astaghfirullahalazim. Astagfirullah. Hamba minta ampun. Kita kecik dengan anak kita banyak pada kita selawat lagi.
Kita tulis barang garuk, banyak kita benda selawat lagi. Astaghfirullahalazim. Kita pergi dua kedai kopi, dengan saing kita panjang pada kita selawat lagi. Astaghfirullahalazim. Buah kedai kopi ni boleh jadi sejam, boleh jadi 2 jam sehari-hari. Boleh jadi. Setengah boleh jadi lebih lagi. Orang politik kadang-kadang lebih lagi. Lebih lagi. Astaghfirullahalazim. Selawat 5 minit puas dah aku. Puas dah aku. Pasal tak biasa puas dah. Pasal tak kenal Nabi Muhammad. Baik. Nak suruh kita faham. Nabi suruh kita, Allah SWT suruh kita semaya. Aqimus salah, mu semaya. Wa atuz zakah, mu waktu ambil zakat. Wazim finnas bil haji, mu kena buat haji. Bila Tuhan suruh orang semaya, dia tak semaya. Nak semaya apa Tuhan? Kita semaya ni nak semaya ke Tuhan. Tuhan suruh orang puasa, dia sendiri dia tak payah puasa. Suruh puasa ni nak suruh kita ni jadi juruh, pasal kita ni jenis makan minum. Nak suruh kita ni rapat dengan Tuhan. Bila kita lapar perut, jadi rapat dengan Tuhan. Kalau kenyir, metor. Lepas kenyir, petenuh orang pula. Pasal kenyir dah. Astaghfirullahalazim. Kita lapar senyap. Dia pejabat PAS mula, masih ingat lagi. Ada 2-3 orang petugas pejabat PAS, tak saya royak lah nama dia. Tapi nak royak PA perangai kita. Ada seorang tu bila dia lapar, dia berkecek banyak. Bila dia berkecek banyak, kita tahu dah dia ni lapar ni, tak makan ni. Jadi hunggahlah kita pergi beli nasi bawah ni. Pasal orang kita lapar dia ni. Dalil dia, kalau tak lapar dia senyap. Bila lapar, bergotu tak kena, bergani tak kena. Tu lapar dah tu. Ada seorang pula pergi biar PAS. Hamba duduk lama juga masa budak-budak dulu. Kalau dia lapar, dia senyap. Kalau dia kenyir, baru dia berkecek banyak. Ada juga. Jadi 2 orang dia pejabat PAS. Hamba budak masa tu. Hamba nanti tengok lah. Kalau orang ni berkecek ni, lapar dah ni. Kalau dia ni berkecek dah ni, sudah makan dah ni. Maknanya dia naik, makan dah. Pasal dia kalau dia lapar, dia senyap. Ni kenyir dah ni, pasal tu dia berkecek banyak. Jadi orang buat kita pun tu lepas kenyir tu, makan rezeki Allah SWT, orang start lah ngata kat orang, fitnah kat orang, hina orang, bodoh orang, malu orang. Astaghfirullahalazim. Baik. Bagi pada selawat, Tuhan sendiri selawat. Padahal bila dia suruh orang tu semaya, dia tak payah semaya. Bila Tuhan perintah orang tu puasa, dia tak payah puasa. Bila Tuhan perintah orang buat haji, dia tak payah haji. Mari selawat, Masya Allah. Satu-satunya titah perintah dia yang dia buat sendiri. Inilah menunjukkan pentingnya berselawat dan pentingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan belum pada kita nak suruh kita selawat, sallu alaihi, dia royak kita dulu. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Aku sendiri selawat. Lepas tu mung doa kepada dia lagi. Selawatlah. Dalam bahasa ni, ini adalah psikologi Quran. Quran guna bahasa pujukan. Nak suruh kita ramai-ramai ni pakat rajin selawat, kena ingat, aku ni nak kepada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, api neraka duk panas lik-lik. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi duduk dalam syurga lama dah. Nabi jenguk kat dalam syurga dia, tengok ada lagi umat dia lepas ribu-ribu tahun tak masuk syurga lagi. Duduk tengah panas lagi pada mahsyar. Nabi jenguk-jenguk, ni umat aku. Nabi royak ke Allah SWT, ya Allah, ambillah baki syafaat aku ni, builah pada umat aku duduk cacar-cacar lagi, duduk tengah panas di pada mahsyar tak dia masuklah dalam syurga. Kita nak pada syafaat tu, tapi tak silah tunggu lama kita mau. Janganlah sampai lama sangat. Awal-awal lah kita masuk syurga ni. Ya Allah, ya Rasulullah, mubi syafaat aku hak awal lah. Tak sawi hak aku hak lewat sekali tu. Allah seksanya. Mu masuk semata panggil, selalulah aku masuk. Nak panggil tu boleh, tapi mu kena selawat lah kat aku. Narak mu tak rajin selawat kat aku. Selawat pun sikit benar. Sebut nama Mahathir banyak pada nama aku. Misalnya sebut nama Najib tu buih-buih mulut. Misalnya Astaghfirullahalazim. Sebut nama orang-orang tertentu ni buih-buih, tapi nama aku pun tak sebut, tak boleh lah. Jadi kata Nabi SAW, membanyakkan selawat pada aku. Yang peliknya, Nabi SAW satu hari
Sahabat tengok muka dia ni gembira. Tengok muka Nabi ni, sahabat tahu selalu Nabi ni suka, bergembira. Senyum dia dengan wajah dia ni ada warna, ada sinar. Nampak dia gembira. Bapa ya Rasulullah mau gembira? Jibril mari pada aku tak ni. Jibril mari, dia kata apa? Dia bawa hadis kursi. Allah kata, siapa di kalangan umatmu yang selawat pada aku sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Tuhan akan balas selawat dia 10 kali. Siapa kita? Kita nyaku pas petang, Tuhan tak sebut lagi nama kita. Tapi kita selawat sekali, Tuhan sebut nama kita, selawat ke kita 10 kali. 10 kali. Kalau Tuhan selawat ke kita sekali, besar pada langit dengan bumi ini lagi. Ni 10 kali. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum li salatan. Rawah Tirmizi daripada Ibnu Mas'ud. Nabi kata, sesungguhnya orang yang paling dekat dengan aku, yang paling rapat dengan aku pada hari kiamat, ialah yang paling banyak bersalawat pada aku. Yang paling banyak berselawat pada aku. Man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Siapa selawat pada aku sekali, Allah akan selawat pada dia 10 kali. Ya. Jadi inilah keutamaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau majlis akan datang ni, kalau Ustaz Wi boleh atur, budak-budak pondok boleh 10 orang, mari kita buat dia pala selawat. Jadi sebelum kita habis kuliah kita ni, kita dengar selawat 2-3 minit. Biar kita selawat ramai-ramai. Jadi hari ni ambil rangkah je lah. Kita selawat ramai-ramai ikut ambo, walaupun sekali. Kerana tak guna kita baca hadis tadi, lepas tu kita dah senyap. Nombor 1. Nombor 2, ada pendapat. Setengah kata hadis, setengah kata pendapat. Mana-mana duduk dalam satu majlis, lepas tu dia tak selawat sekali habuk ke Nabi, balik rumah lagu tu saja, dia ni macam bawa bangkai. Jadi kita selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa selawat adik kakak ikut ambo. Diharap majlis kita ni insya-Allah akan berkat dan berpanjangan, dan juga kita dapat pahala daripada selawat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Maksud dia, ya Allah, limpahkanlah selawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak? Sebanyak bilangan yang ada dalam pengetahuan Allah. Baik binatang dia, baik orang dia, baik batu dia, baik pasir dia, baik sayap dia, baik bulu dia, baik asak dia, baik bintang dia, baik bulan dia, baik berapa dia. Sebanyak benda yang ada dalam pengetahuan Allah, sebanyak itulah selawat kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan limpahan rahmat yang abadi, yang lama, yang berkekalan, selama abadinya kerajaan Allah SWT. Selawat ini disebut sebagai selawat as-sa'adah. Siapa-siapa baca selawat ini, kata setengah pihak, akan mempunyai satu kedudukan yang mulia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali kita selawat sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi al-ummi al-habibi al-ali al-qadri al-azimi al-jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.